Okey. Nampak tak kalau teacher tak besarkan slide? Nampak tak kalau teacher tak besarkan slide? Kalau nampak boleh tulis nampak dekat ruangan komen. Nampak ke kalau teacher tak besarkan slide? Okey, nampak. Terima kasih Puan Ros, cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Yana respon. Okey, teacher tak besarkan slide Okey. Sekejap Okey. Oops. Okey. Di sini teacher nak bagi satu ungkapan. Satu ungkapan yang mana ungkapan ni berbunyi literasi bukanlah satu anugerah. Ia adalah hak setiap kanak-kanak. Pernah dengar tak ungkapan ni? Literasi bukanlah satu anugerah tetapi ia adalah hak setiap kanak-kanak. Sebelum tu teacher nak tanya apa itu literasi? Mungkin cikgu ataupun mama kan tahu apa itu literasi. Boleh tulis dekat ruangan komen apa itu literasi ni Boleh tak tulis dekat ruangan komen apa itu literasi? Apa itu literasi agak-agak? Literasi bukanlah satu anugerah. Ia adalah hak setiap kanak-kanak. Apa itu literasi sebenarnya? Apa itu literasi? Tahu tak apa itu literasi? Okey, literasi ni sebenarnya tulis baca lah. Literasinya adalah tulis baca. Jadi literasi bukanlah satu anugerah. Okey, literasi bukanlah satu anugerah. Maksudnya tulis baca ni bukannya anugerah, bukannya bila lahirnya anak dah boleh tulis, anak dah boleh baca. Itu maksudnya literasi bukanlah satu anugerah. Tetapi ia adalah hak setiap kanak-kanak. Hak setiap kanak-kanak maksudnya tulis baca ini kita kena bantu anak, kita kena ajar anak. Ia mesti benda yang perlu kita buat. Kita kena ajar anak-anak tu sebabnya ia bukan anugerah. Ia adalah hak setiap kanak-kanak. Hak menulis, hak membaca itu anak-anak kena ada. Jadi kita kena ajar anak tersebut. Siapa yang kena ajar? Agak-agak siapa yang tahu? Siapa yang kena ajar anak dalam tulis baca ni sebenarnya? Boleh tulis dekat ruangan komen siapa yang bertanggungjawab untuk ajar anak tulis baca sebenarnya? Siapa? Ibu ayah. Betul. Terima kasih Puan Ros. Okey, ibu ayah. Ibu ayah adalah insan yang bertanggungjawab untuk mendidik anak dalam tulis baca. Betul cikgu Reka, cikgu Nora Sliza. Okey, ibu ayah adalah adalah individu yang bertanggungjawab untuk ajar anak tulis baca. Okey. Jadi kejap. Kenapa? Kejap Oops. Okey. Okey. Ibu ayah yang kena ajar anak dalam tulis baca. Jadi bukannya cikgu lagi. Bila anak lahir, anak dah besar dalam umur berapa? Daripada umur 1 tahun sampai 3 tahun. Okey. Ibu ayah adalah bertanggungjawab untuk bagi kesediaan kepada anak. Bila anak dah masuk sekolah, anak dah masuk 4 tahun, 5 tahun, anak pergi sekolah. Okey, bila anak pergi sekolah, tanggungjawab tulis baca ini dipindahkan kepada cikgu. Baru dipindahkan kepada cikgu. Tapi mama-mama kena ingat walaupun dipindahkan tanggungjawab tulis baca itu kepada cikgu, tapi still lagi tanggungjawab ajar tulis baca ni atas bahu kita tau. Kita jangan 100% lepas kepada cikgu-cikgu. Sebab tugas sebenarnya adalah atas bahu kita sebagai ibu bapa. Jadi kita kena ambil tahu jugalah berkenaan dengan
pembelajaran anak. Okey, khususnya tulis baca. Kalau kita tak pandai, macam mana nak ajar nak tulis baca? Kita kena cari ilmu. Walaupun kita tak boleh nak bantu anak sepenuhnya, tapi at least kita ada ilmu sikit-sikit untuk kita bantu di rumah. Kalau kita tak mampu nak ajar anak membaca BA, ba, C, Echa, beh, aceh, kita tak mampu nak ajar macam tu, at least kita bantu dalam nak menyediakan anak ke arah membaca. Itu yang paling penting sebenarnya. Okey, itu yang paling penting sebenarnya. Untuk anak ni cepat membaca, kesediaan itu yang sangat penting. Okey. Jadi macam mana kesediaan tu? Kesediaan yang macam mana? Kita duk sebut kesediaan membaca tu macam mana sebenarnya kesediaan membaca ni? Okey. Jadi di sini teacher nak kongsikan satu piramid. Piramid ni memang teacher suka sangat. Piramid ni teacher nak besarkanlah. Okey, piramid ni memang teacher suka sangat sebabnya piramid ini dia cerita berkenaan dengan blok perkembangan pembelajaran anak. Okey, nama piramid ini adalah blok perkembangan pembelajaran. Okey, blok perkembangan pembelajaran. Okey, ni blok perkembangan pembelajaran. Okey, yang mana anak-anak, in order kita nak ajar anak ini membaca, anak kena melalui proses ni dulu, daripada bawah sampai atas. Kena melalui proses ni dulu. Kalau anak kalau anak tak bagus dalam kemahiran asas, okey, dalam blok perkembangan pembelajaran ini dia ada kemahiran asas tau yang anak kena kuasai. Kalau anak tak bagus kemahiran asas ini, macam mana anak nak membaca dengan bagus? Contohlah, kalau anak tak boleh bercakap dengan bagus, maksudnya words anak pun sikit je. Anak 4 tahun tapi wording anak macam umur 2 tahun. Jadi macam mana kita nak ajar anak membaca, betul tak? Lepas tu kita nak ajar anak membaca, tapi anak bila kita minta duduk je atas kerusi, macam-macam alasan dia. Penat lah, lenguh lah duduk. Itu yang pandai bagi alasan. Yang tak pandai bagi alasan, duduk di kerusi, tak boleh duduk diam. Bergerak situ, bergerak sini. Jadi kita nak bantu anak membaca dekat rumah pun, nak bantu anak membaca dekat sekolah pun, bagian taska kan, sangat susah. Sebab anak masih lagi tak ready tubuh, tak ready kesediaan membaca, tak ready diri dia ni, dia tak ready. Jadi that's why penting sangat untuk kita tahu berkenaan dengan blok perkembangan pembelajaran ni. Okey? Okey, sebenarnya blok perkembangan pembelajaran ni teacher ambil daripada satu kelas. Okey, satu kelas yang teacher belajar daripada seorang OT, iaitu OT Aisyah Rozali. Teacher, ini bukan kepakaran teacher. Okey, ini bukan kepakaran teacher, tapi teacher nak share sahaja kepada mama dan juga cikgu, sebab bagi teacher blok perkembangan pembelajaran ini sangat-sangat penting untuk mama tahu, cikgu tahu, pada teacher wajiblah kena faham dan kena tahu kenapa pentingnya benda ni. Penting sangat untuk kesediaan anak membaca. Okey, jom kita tengok dalam blok perkembangan pembelajaran ini ada apa. Dia dibahagikan kepada 6 bahagian. Okey, 6 bahagian. Yang pertama sekali dekat bawah. Okey, dekat bawah ini adalah sensori. Okey, dekat bawah ini adalah sensori. Okey, kemudian dia akan naik kepada motor kasar. Kemudian anak akan mula kuasai motor halus. Okey, lepas tu anak akan kuasai persepsi visual. Kemudian pergi kepada kemahiran bahasa. Barulah pergi kepada aktiviti bermakna. Tak pergi kepada lagi tulis dan baca, tapi pergi kepada aktiviti bermakna, iaitu urus diri. Aktiviti urus diri macam pakai baju, buka seluar, okey, dengan arahan. Okey, pekerjaan kemahiran untuk sekolah ni maksudnya faham arahan lah. Okey, dan juga bermain. Maksudnya anak kena mahir kemahiran dekat bawah ni dulu. Okey, mahir kemahiran dekat bawah ni dulu untuk anak pergi kepada aktiviti bermakna. Tak masuk lagi tau. Tak masuk lagi membaca dan menulis. Membaca dengan menulis tu dia di part yang lain. Okey, jom kita tengok satu persatu dalam blok perkembangan pembelajaran ni. Okey, apa bahagian bawah sekali? Okey, bahagian bawah sekali ni adalah sensori. Apa yang ada dalam sensori? Teacher nak tanyalah,
dekat tubuh kita ada berapa deria? Sensori ni maksudnya deria. Ada berapa deria? Siapa tahu ada berapa deria? Ada 5 deria. Okey, betul. Deria apa tu cikgu? Cikgu Yana, deria apa tu? 5 deria. Sebab dah ada kat situ kan 5 deria. Deria apa tu 5 deria? Deria sentuh. Okey, betul. Lagi deria apa? Deria dengar. Okey, lagi. Deria rasa. Okey, deria rasa. Okey, betul. Deria apa? Deria lihat. Betul. Deria apa lagi ada? Deria bau, betul. Hidung, betul. Okey. Tapi semua deria-deria yang cikgu-cikgu bagi tahu tadi, ya betul. Semuanya betul. Tapi yang berkaitan dengan pembelajaran adalah yang paling penting lah yang ada kat sini adalah deria visual. Okey, betul. Deria penglihatan, auditori. Auditori ni maksudnya pendengaran, visual ni adalah penglihatan. Okey, lepas tu deria sentuhan. Sentuhan, kalau anak-anak menulis, anak kena matang deria sentuhan tu. Maksudnya matang deria sentuhan tu, anak kena tahu okey lah nak sentuh benda lembek, nak sentuh tekstur yang kasar, nak sentuh tekstur yang halus, okey. Anak boleh sentuh semua deria tekstur tu. Sebab kalau nak menulis nanti mungkin ada pensel yang jenis kasar sikit. Jadi mungkin anak kena menulis. Jadi kalau anak yang tak boleh, yang sensitif pada benda yang kasar, dia akan rasa cepat sakit. Dia akan rasa cepat sakit. Jadi dia tak boleh nak menulis dengan bagus. Ataupun anak yang jadi penggeli, tak suka kepada gam, tak suka pada benda lembik-lembik, tak boleh juga. Tak bagus juga untuk perkembangan anak. Sebab dalam nak tulis baca, dalam nak belajar tulis baca tu, mungkin dia akan bermain dengan gam, bermain dengan watercolor kan. Jadi kalau anak tak suka ataupun dia tolak terus benda-benda yang macam tu, dia akan juga bagi efek kepada tulis baca anak nanti. That's why penting sangat deria sentuhan ini. Okey. Jadi sangat penting. Okey. Kemudian yang ketiga adalah deria keseimbangan. Keseimbangan ni adalah deria yang berada dalam telinga. Something yang berada dalam telinga. Ramai yang macam terlepas pandang deria keseimbangan. Kenapa pentingnya deria keseimbangan? In order anak-anak duduk atas kerusi belajar, kan, anak kena seimbang tubuh dia. Kalau dia bergerak macam ni macam mana dia nak belajar? Ada setengah anak yang dia tak boleh duduk diam sebabnya dia rasa tubuh dia nak jatuh. Dia tak seimbang. Dia tubuh badan dia tak seimbang. Macam mana anak tu nak belajar kalau dia tak, tubuh badan dia dirasa tak seimbang? Tu contoh duduk lah. Okey. Jadi tak boleh nak belajar dengan bagus. That's why penting sangat deria keseimbangan. Okay. Dan yang last sekali adalah deria proprioceptif ni adalah deria yang berkaitan dengan sendi-sendi. Nak menulis berkaitan dengan sendi, kan? Jadi kalaulah sendi-sendi anak ni tak bagus, ataupun kedudukan tulang belakang anak tak bagus, sebab tulang belakang kita ada sendi juga. Kalau tak bagus, masa kan anak boleh duduk bagus atas kerusi? Bila anak tak boleh duduk bagus atas kerusi, macam mana anak nak fokus belajar? That's why sensori ni sangat penting. Jadi kita kena tengok, kena tahulah anak ni okey ke tak okey dari segi deria. Okey. Okey, yang kedua, lepas anak dah okey deria tu, motor kasar nak kena bagus. Apa itu motor kasar? Motor kasar ni apa itu motor kasar? Motor kasar adalah pergerakan yang melibatkan benda-benda besar. Benda-benda besar contohnya lengan, pergerakan bahu, kaki, itu pergerakan-pergerakan besar. Kita panggil motor kasar. Apa yang ada dalam motor kasar ni? Dia ada keseimbangan, dia ada perancangan motor. Perancangan motor ni maksudnya macam ni kalau anak tu nak menulis, dia tahu okey kalau nak menulis saya kena ambil pensel. Motor dia ni dia ada rancang, nak ambil pensel, nak tulis saya kena tulis atas daripada kiri ke bawah. Maksudnya motor dia tu dah rancang, nak tulis daripada kiri ke bawah. Lepas tu rancang juga motor, kena letak dulu pensel dekat kertas, dekat buku, letak pensel dekat buku. Kemudian
Lepas tu letak dekat buku, kemudian anak pun tulis. Tulis tu pun nak kena tekan ke, tak nak tekan ke, itu kita panggil perancangan motor. Contohlah. Okey. Lepas tu stability postural dan keseimbangan. Dia pun berkait rapat juga dengan sensori tadi. Memang motor kasar dan sensori memang dia berkait rapat antara satu sama lain. Dia berkait rapat. Jadi kalau tak ada keseimbangan, masakan anak dah boleh duduk dengan bagus atas kerusi. So anak tak boleh nak bersedia untuk belajar. Sebab dia masih lagi tak seimbang. Okey. Lepas tu motor kasar juga ada kesedaran tubuh dan spasial. Spasial ni maksud dia space. Dan juga kesedaran tubuh ni maksudnya contohlah, teacher bagi satu contoh. Kita pernah kan kita minta anak kita baling bola. Baling bola. Kita duduk dengan anak kita depan je, tapi anak kita baling bola macam kita duduk jauh, tak nampak kan. Maksudnya force yang anak bagi tu sangat-sangat kuat. Yang tu kita boleh tengoklah bahawa anak masih lagi tak ada kesedaran tubuh dan spasial. Dia tak boleh menganggarkan jarak. Dia tak boleh menganggarkan berapa force yang dia kena bagi, daya yang dia kena bagi untuk mak sambut bola tu. Dia tak reti nak anggar jarak untuk dia bagi force tu. Itu adalah salah satu aktiviti yang menunjukkan bahawa anak ni tak pandai nak anggarkan jarak. Jadi apa kaitan dengan tulis baca? Kalau anak yang tak boleh nak menganggarkan jarak, kita pernah tak tengok anak yang menulis dalam satu ayat tu dia tak ada, dia macam dalam satu ayat ibaratnya dalam macam satu perkataan. Dalam tak ada jarak antara perkataan A dengan perkataan B. Jadi itu ada masalah space. Jadi kalau anak ada masalah macam tu, mungkin anak ada masalah dengan motor kasar. Okey. Apa itu kemudian kita pergi kepada integrasi bilateral. Apa itu integrasi bilateral? Integrasi bilateral ini adalah penggunaan kedua-dua belah anggota. Macam contoh kita bilateral tangan lah, penggunaan kedua-dua belah tangan sebagai contoh. Kalau nak menulis, kita kena menggunakan kedua-dua belah tangan. Satu tangan untuk pegang kertas ataupun pegang buku, satu tangan kena pegang pen ataupun pensel. Kalau anak yang tak ada integrasi bilateral, dia tak boleh nak menulis dengan bagus. Sebabnya dia hanya pegang satu pensel, satu lagi dia tak pegang pun kertas dia ataupun buku dia. Jadi buku dia tu akan bergerak macam ni. Jadi akan mengganggu kerja buat dia dalam tulis baca. Okey. Kemudian dalam motor kasar juga ada lintas garis tengah dan laterality. Yang ini lintas garis tengah ni dia lebih kepada dalam saya bagi contoh dalam proses membaca dan menulis mungkin kalau guru mungkin pernah jumpa pelajar yang menulis, kalau dia tulis menulis daripada kiri kepada kanan. Bila dia tulis, dia hanya tulis sampai tengah je. Dia tulis sampai tengah je. Lepas tu dia tak menulis lebih daripada garisan tengah. Bila sampai tengah dia pun turun ke bawah. Bila sampai tengah dia turun ke bawah. Maksudnya dia tak lintas garis tengah tubuh dia. Dia menulis dekat sebelah kiri sahaja ataupun sebelah kanan saja. Itu maksudnya lintas garis tengah. Ataupun kalau kita nak tengok anak kita yang dah ada dominansi, dah ada tangan yang dominan. Contoh anak saya banyak menggunakan tangan kanan. Jadi dominansi tangan anak adalah tangan kanan. Bila kita minta ambil sesuatu, kalau barang di sebelah kiri, kalau anak yang ada dominansi tangan, dia akan ambil barang menggunakan tangan yang dominan lah, tangan kanan. Tapi kalau anak yang jenis tak ada lintas garis tengah ni, dia tak boleh nak lintas garis tengah. Dia akan ambil barang sebelah kiri, lepas tu tangan kanan dia akan pas ke tangan kanan untuk bagi kepada orang sebelah sana. Dia macam tu. Dia tak boleh nak lintas garis tengah tangan kanan. Itu maksud dia lintas garis tengah lah. Jadi kalau anak ada masalah macam tu, anak dari segi motor kasar anak masih lagi belum matang. Okey, lepas tu kita pergi kepada motor halus.
Okay, pergi kepada motor halus. Dalam motor halus ni, kita ada integrasi visual motor. Ada kawalan penglihatan motor, kawalan penglihatan dan motor okular dan juga dexterity manual. Tapi sebelum tu teacher nak cerita, apa itu motor kasar? Okay, motor kasar. Motor kasar, motor halus. Okay, motor halus ini maksudnya pergerakan yang melibatkan pergerakan kecil. Contohnya pergerakan kecil, pergerakan jari jemari, itu adalah salah satu pergerakan motor halus lah. Ataupun pergerakan mata, anak mata. Kita tahu bahawa mata kita ni sebenarnya ada motor tau. Ada motor. Jadi kalau anak yang ada masalah dengan tracing, contoh kita minta pelajar tu membaca ikut jari kita. Contoh membaca ikut jari kita. Dia dah boleh membaca. Tapi bila kita minta dia baca ikut jari kita, dia macam tak boleh nak, mata dia tu tak boleh nak ikut jari kita sangat. Dia macam terkebelakang sikit. Dia menyebabkan membaca dia tu jadi masalah. Dia jadi lambat. Sebabnya dia ada masalah dengan pergerakan anak mata. Selain daripada tu, kita boleh test lah sama ada pergerakan anak mata kita ni matang ataupun belum matang. Kita minta anak kita tengok jari kita buat macam ni. Lepas tu kita minta anak ikut pergerakan jari kita. Tengok dengan mata pergerakan jari kita. Contoh kita gerak macam ni, tergerak macam ni, tergerak macam ni. Should be kalau anak yang dah matang dari segi motor okular, dia akan bergerak, pergerakan anak mata ni masa jari bergerak, mata je akan bergerak macam tu. Dia akan tengok kiri kanan macam tu. Tapi kalau anak yang masih lagi belum matang, dia akan bergerak kepala. Kepala akan bergerak. Jadi bila kepala akan bergerak, tengkuk dia melibatkan bahu, anak tu akan jadi cepat letih. Sepatutnya tak bolehlah macam tu. Anak mata yang kena bergerak, sebab dalam proses membaca, meniru pun, menulis, kalau kita nak baca, kita tak baca macam ni kan. Kita tak baca macam ni, tapi kita akan statik, mata je bergerak. Jadi kalau anak ada masalah ataupun anak masih lagi kurang matang dari segi motor okular, akan ada masalah lah dalam tulis baca. Sangat-sangat penting. Okey, lepas tu selepas motor halus, kita boleh tengok juga persepsi visual anak tu macam mana. Okey, persepsi visual ni sangat-sangat penting. Kenapa sangat penting? Sebabnya kebanyakan pelajar yang datang ke speed reading, kebanyakannya anak-anak COVID ni memang ada masalah dengan persepsi visual. Maksudnya dia tak boleh nak macam contohlah, pelajar tu boleh baca je perkataan saya. Bila teacher tulis dekat papan putih boleh baca perkataan saya, tapi bila dalam buku perkataan saya tu tak boleh nak membaca. Sedangkan sama je perkataan tu. Sebabnya dia ada masalah dengan ni namanya diskriminasi bentuk latar visual. Bila dia duduk dekat satu tempat, contoh perkataan saya, duduk dekat whiteboard tu putih bersih, ada perkataan saya je, dia boleh baca dengan jelas sebab dia tak ada latar yang mengganggu dia untuk baca perkataan saya. Tapi bila perkataan saya tu berada dalam buku yang penuh dengan tulisan, dia jadi macam tak boleh dah. Banyak sangat perkataan di sekeliling dia jadi serabut dan dia tak boleh membaca. Ada student-student kita yang ada masalah dengan diskriminasi bentuk latar visual ni. Okey. Selain daripada tu, yang memang famous lah, anak-anak sekarang yang datang di speed reading, mereka ada masalah dengan visual memory. Cepat lupa. Yang kita duk sebut anak kita, ya Allah, short minded lah kan, kita duk sebut macam tu. Cepat lupa lah, baru je ajar beberapa saat. Lepas tu bila cakap benda lain, yang
belajar tadi tak ingat. Ataupun mama bagi arahan minta ambilkan kunci, lepas tu dia duduk tengah main sekejap dengan adik, dia kata kejap duduk main dengan adik terus terlupa. Dia tak ingat. Dia tak ingat apa yang mama dia minta dia ambilkan, sebagai contohlah. Okey. Ataupun mama ajar huruf ataupun bunyi A sebagai contoh. Lepas tu baru beberapa saat dah tunjuk dah A, tapi bila tanya semula dengan flashcard balik, tunjuk balik, tak ingat A. Padahal jarak tu sekejap saja. Banyak sangat anak ada masalah dengan memori visual. Jadi kita kena tahulah masalah anak kat mana. Jadi kita boleh buat aktiviti based on permasalahan anak tu. Okay. Apa itu diskriminasi visual? Kita ada kan anak ada masalah yang tak boleh nak bezakan huruf A dengan huruf U. Mungkin ada masalah nak bezakan dan menyamakan kan. Okey. Jadi itu kita panggil masalah diskriminasi visual. Dia nampak semua sama je. Kalau kita bagi contohlah, kita tulis huruf A banyak-banyak, tiba-tiba dalam A tu ada satu huruf U. Kita suruh anak kita cari huruf U dalam tu. Tiba-tiba anak tak boleh nak cari sebabnya dia nampak macam semua sama. Dia tak boleh nak diskriminatekan perbezaan huruf U tu dengan huruf A. Ataupun bila kita buat huruf N sebagai contoh, kita buat huruf N, lepas tu kita dalam huruf N tu kita buatlah huruf N2 sebagai contoh. Okey, contohlah. Kita tulis kat sini Oops. Okey, contoh. Kita tulis huruf H, contoh. Lepas tu ini N, lepas tu H, lepas tu N. Lepas tu kita akan minta anak kita tu bulatkan yang sama. Oh, sorry. Tak boleh. Ini kita buat kita buat semula. Okey. Macam mana ni? Here's one. Alamak. Okey, kat sini. Okey. Jadi contohlah kita buat huruf H. Kecil pula. Okey. Kita buat huruf H, lepas tu kita buat huruf N, lepas tu kita buat huruf U sebagai contoh, lepas tu kita buat huruf N. Lepas tu kita minta anak cari dua yang sama. Jadi anak dia tak boleh nak menyamakan dua huruf yang sama ni. Itu pun kita panggil diskriminasi visual. Jadi maksudnya kita boleh tengoklah anak belum matang lagi diskriminasi visual ni, jadi kita kena buat aktiviti yang berkaitan. Okey. Perhubungan visual spatial. Perhubungan visual spatial pun sama dengan apa yang teacher share berkenaan dengan kesedaran tubuh dan spatial. Okey. Kemudian ketetapan bentuk visual. Ketetapan bentuk visual ni ketetapan bentuk visual. Okey. Contoh atas meja. Atas meja ada banyak benda, sebagai contoh ada buku. Okey, ada buku atas meja. Lepas tu ada handphone atas meja. Lepas tu ada flashcard atas meja. Macam-macam lah ada atas meja ni. Okey, ada botol air semua. Lepas tu kita pun cakap dekat anak, tolong cari bentuk segi empat. Sedangkan bentuk segi empat tadi yang kita tahu teacher tunjuk ada banyak. Ada handphone, ada buku, ada flashcard, ada macam-macam kan. Jadi anak dia tak boleh nak cari mana satu bentuk segi empat ni. Bila kita kata bentuk segi empat ni contoh dia adalah handphone. Dia hanya tahu handphone je. Dia tak nampak ada yang lain bentuk segi empat tu macam mana. Itu kita panggil ketetapan bentuk visual. Dia tak boleh nak kenal pasti bentuk yang sama bila kita bagi arahan tu. Ataupun kita minta cari warna merah. Dalam atas meja ni ada berbagai-bagai warna, ada berbagai-bagai barang, tapi kita minta anak cari warna merah je. Jadi anak tak boleh nak cari. Itu adalah salah satu ketetapan bentuk visual. Okey.
Okey, kemudian kita pergi kepada visual closure. Visual closure ni ni tak biasanya tak ada masalah lah anak. Sebagai contoh, kalau uh, kalau kita tunjuk dekat anak kita, ini apa? Anak kita cakap ini handphone. Lepas tu kita pun soroklah handphone dekat belakang, sorok separuh handphone dekat belakang flashcard. Lepas tu kita tanya ini apa? Ini pun tetap handphone. Kalau anak boleh kata ini handphone juga, maksudnya visual closure anak tu dia dah matang. Dia walaupun tak nampak ke benda tu separuh ataupun tak nampak terus, tapi anak tu masih lagi boleh bagi tahu ini adalah handphone, maka visual closure anak tu adalah bagus. Okey, itu maksudnya visual closure. Okey. Kemudian akan pergi kepada dah habis dah untuk persepsi visual, kita akan pergi kepada bahasa. Bahasa pula. Okey, bahasa. Dalam bahasa ni memang lebih kepada percakapan lah. Kita pun tahu kalau kita nak anak kita membaca bagus, membaca cepat, memang bahasa sangat penting. Kalau anak tak boleh bercakap selari dengan umur dia, sebagai contoh kalau anak 4 tahun, sepatutnya dia kena ada 4 words. Okey, anak 4 tahun sepatutnya kena ada 4 words dalam satu perkataan. Dalam satu perkataan, dalam satu ayat kena ada 4 words. Okey. Jadi kalau anak tak cukup words tu, mungkin ada problem. Jadi kalau kita nak ajar anak membaca, anak masih lagi bercakap, cikgu duduk, cikgu makan, cikgu. Macam tu je, hanya guna 2 words. Jadi susah sikit lah kalau kita nak ajar anak membaca, sebab pembinaan bahasa anak masih lagi rendah, kosakata anak masih lagi rendah. Jadi susah sangat kalau kita nak ajar anak membaca. Barulah kita pergi kepada, bila anak dah boleh cakap, kita pergi kepada aktiviti bermakna, bermain, aktiviti pekerjaan untuk sekolah, mendengar arahan apa semua. Barulah kita pergi kepada perkara-perkara tersebut. Okey. Jadi inilah sedikit berkaitan dengan blok perkembangan pembelajaran yang memang kena tahu. Kalau nak tahu lebih lanjut, memang kena masuk kelas terapi lah. Kelas terapi dari Gym Academy ni sangat-sangat bagus. Teacher syorkan cikgu dan mama-mama masuk, sebabnya sedikit sebanyak ia bagi kita ilmu kat mana sebenarnya kelemahan anak untuk kita bantu anak di rumah. Bukan kita nak ajar anak sekadar nak tekan membaca, tapi kita bantu kekurangan anak, kekurangan kemahiran asas anak ni. Bila kemahiran asas anak ini dah bagus, cikgu ajar membaca di sekolah sangat bagus, akan cepat. Lagi senang cikgu dan memproses membaca tu akan jadi cepat. Disebabkan kemahiran asas anak dah bagus. That's why penting sangat blok perkembangan pembelajaran ni untuk mama dan cikgu tahu. Macam mana kita nak bantu kukuhkan kemahiran asas ini. Ini yang kita akan share lepas ni, macam mana kita nak buat. Okey. Okey. Dah habis untuk part ni. Kemudian sekejap Okey. Okey, semua jelas berkaitan dengan blok perkembangan pembelajaran. Kemudian kita akan pergi kepada barulah kita pergi kepada membaca. Tadi kita hanya belajar kemahiran asas sahaja, iaitu kalau kita tengok dekat piramid kemahiran membaca ni, mana piramid kemahiran membaca ni, sebenarnya apa yang teacher share tadi tu ada sebenarnya duduk dekat bawah ni. Kebanyakannya duduk dekat bawah ni. Masakan anak nak pergi kepada membaca, kalau kemahiran konsep asas anak ini masih belum cukup. That's why penting sangat-sangat untuk mama dan cikgu tahu berkenaan dengan blok perkembangan pembelajaran tadi. Sangat-sangat penting. Okey. Jadi kena tahu. Okey. Okey. Lepas anak dah okey lah, anak dah bagus dari segi kemahiran asas, anak dah matang, barulah boleh pergi kepada yang kedua ni. Yang pertama dekat sini yang tadi teacher share blok perkembangan pembelajaran. Yang kedua adalah pergi kepada kesedaran fonologi. Apa itu kesedaran fonologi?
Fonologi ni, kesedaran fonologi ni adalah kemahiran mendengar suku kata, kemahiran mendengar setiap perkataan, kemahiran mendengar perkataan berima. Sebagai contoh, kalaulah kita sebut perkataan saya. Kalau kita sebut perkataan saya, anak tu dia boleh tahu dalam saya ada sa, ada ya. Ataupun mata, ada ma, ada ta. Okey, dia tahu pecahkan perkataan tu kepada dalam bentuk rima lah, ataupun suku kata. Okey, ma ada ta. Okey, contohlah dalam perkataan mata. Okey, lepas tu stage yang ketiga, lepas dia dah boleh, dia dah tahu dah nak pecahkan pada rima, dia akan pergi kepada kesedaran fonemik. Kesedaran fonemik ini adalah mendengar bunyi dalam perkataan, mendiskriminasikan bunyi dan juga memanipulasikan bunyi. Macam mana tu? Contoh dalam perkataan mata. Bila mama sebut mata, anak dia tahu bila kita sebut mata, dalam mata dekat depan tu bunyi dia Itu maksudnya mendengar bunyi dalam perkataan. Dia tahu bila kita sebut mata, bunyi kat depan tu adalah mata. Lepas tu bila kita tukar pula dalam selain daripada mata, kita tukar kata. Dia tahu bila kita sebut kata, ada bunyi keh dekat bahagian hadapan perkataan kata. Kita diskriminasikan, dia boleh bezakan bunyi dengan bunyi keh. Dia boleh, bila kita manipulate bunyi dengan keh, dia boleh bezakan, dia boleh faham. Itu maksudnya kesedaran fonemik. Mendiskriminasikan bunyi ni, contoh bila kita sebut bila kita sebut contoh mana, nana, dia tahu nak bezakan bunyi dengan bunyi Dia tak katalah bila kita sebut sama dengan dia tak kata macam tu. Dia akan kata dan adalah bunyi yang berlainan. Itu adalah mendiskriminasikan bunyi. Okey. Okay, lepas tu barulah pergi kepada membaca. Bila lah anak dah ada kesedaran fonemik, baru boleh ajar anak membaca. Ajar anak membaca macam mana? Ajar anak membaca dengan fonik. Dengan fonik, dengan kaedah fonik. Sebab kaedah fonik itu sendiri adalah ajar membaca dengan bunyi. Yang mana membaca, maksud membaca tu sendiri adalah memecahkan bunyi-bunyi kepada perkataan. Tu adalah fonik lah, membaca, masuk membaca. Jadi kita kena ajar membaca dengan fonik. Okey. Lepas tu bila anak dah boleh membaca, barulah pergi kepada kelancaran. Lepas anak dah lancar, barulah pergi kepada kefahaman. Ada yang mama klien kita lah, mama kepada klien kita, student kita, dia bagi tahu, cikgu anak saya tak lancar lah cikgu, tapi anak saya boleh baca. Macam mana ni cikgu? Saya nak stay lagi lah kelas membaca. Boleh, tak ada masalah. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan mama semua, kalau nak anak lancar kena praktis. Dia tak ada cara yang lain. Dia kena praktis. Anak kena rajin membaca. Tidak dinafikan ada anak yang bila dah boleh membaca, ada anak yang terus lancar. Tapi ada juga anak yang perlukan praktis untuk kelancaran. Jadi sebenarnya kelancaran memerlukan praktis. Boleh membaca maksudnya dia baca walaupun dengan mood yang lambat. Dengan lambat, contoh dia baca saya ada, walaupun lambat tapi dia baca betul. Walaupun dia baca betul. Okey. Asal untuk lancar baca saya ada tu sebagai contoh, memang perlukan praktis. Barulah anak tu akan lancar, dan kelancaran dan kefahaman akan datang bila anak lancar. Jaranglah anak boleh faham tapi anak tak lancar. Jaranglah kita jumpa macam tu kan. Tapi kebanyakannya kena perlukan kelancaran baru anak faham. Okey. Boleh semua? Faham tak? Jelas tak? Ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa soalan? Ada tak nak tanya apa-apa soalan? Ini adalah sedikitlah kaitan antara blok perkembangan pembelajaran dan juga piramid kemahiran membaca.
Antara piramid kemahiran membaca ni dengan blok perkembangan pembelajaran. Okey, ni blok perkembangan pembelajaran, ni adalah ni adalah piramid kemahiran membaca. Sangat-sangat penting kita sebagai cikgu, sebagai mama kena tahulah. Okey, kena tahu sedikit berkenaan dengan dua benda ni. Walaupun tak mahir tak apa, at least kita tahu. Okey, terima kasih Puan Nora Sliza. Okey, faham cikgu. Okey, Puan Nur Hanisah tak ada soalan. Okey, Puan Hanis pun tak ada soalan, tak ada. Okey, beres. Okey, ada yang nak tanya soalan ke? Kalau tak jelas boleh tanya soalan, boleh tulis dekat ruangan komen ataupun nak bercakap pun boleh, tak ada masalah. Faham ke teacher cerita tadi? Teacher takut teacher cerita laju je. Teacher memang kalau cakap macam peluru, kadang-kadang tak ingat. Sebab biasa cakap laju kan. Okey. Benda ni sebenarnya blok perkembangan pembelajaran ini sebenarnya berat. Sebenarnya dia ada satu topik yang sangat besar. Memang kalau cerita berkenaan ni memang 2 jam tak habis lah kot sebab dia memang sangat-sangat penting. Tapi kita sedikit sebanyak kita sebagai mama dan juga cikgu kena tahulah berkaitan dengan blok perkembangan ini supaya bila kita tahu masalah anak, contohlah kita ada masalah yang 6 tahun dah tapi pegang pensel macam ni lagi. Ataupun 6 tahun dah menulis sampai tulis di muka surat 1 tapi dia punya kesan tulisan tu sampai muka surat 3. Kita dah tahu dah masalah anak dekat mana. Dekat situlah penting sangat kita tahu blok perkembangan pembelajaran ini. Anak aku ada masalah dari segi tekanan pensel, pegangan pensel. Mungkin dia tu problem. Dia tak rasa yang dia menulis tu dia tekan. Sebab tu penting sangat untuk tahu bila kita jumpa, untuk tahulah blok perkembangan pembelajaran ini. Bila kita jumpa kekurangan anak kita dah tahu dah. Rupanya anak aku belum matang ni bahagian ni. Okey, kena buat aktiviti rangsangan. Aktiviti rangsangan lebih kepada macam mana? Lebih kepada bermain lah. Kita boleh buat latihan ataupun bermain. Boleh sediakan worksheet. Macam-macam lah. Izinkan teacher nak minum air sekejap. Okay. Ada soalan Kalau tak ada soalan, kita teruskan. Ada soalan ke? Tiada. Okey. So, kita teruskanlah. Okey. Kepada next sharing. Okey. Okey. Tak ada. Dah tak ada soalan. Okey, jom kita pergi kepada next sharing. Okey. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan blok perkembangan pembelajaran. Kita dah belajar berkaitan antara blok perkembangan pembelajaran dan juga piramid kemahiran membaca. Jadi, apa yang patut kita ni sebagai mama, kita ni sebagai cikgu taska nak lakukan supaya anak ni bersedia untuk diajar membaca? Apa yang kita kena lakukan? Okey. Jadi, apa yang kita perlu lakukan adalah yang pertama adalah ini adalah formulanya. Tadi sebenarnya teacher cerita berkenaan dengan blok perkembangan pembelajaran dan juga piramid kemahiran membaca tu dia lebih kepada mukadimah. Ini adalah benda penting yang mesti kita buat kalau kita nak bagi kesediaan pada anak membaca, iaitu P, T, R dan juga S. Apa itu P? P adalah play. Play adalah bermain lah. T adalah talk. Kena bercakap. Kena banyak bercakap dengan anak-anak kita. Lepas tu R adalah read. Kena baca. Baca apa? Nanti kita tengok baca apa. Okay.
Sekejap Ada sahabat kita yang buka mic, teacher nak mohon pada cikgu bantu teacher untuk tutup mikrofon. Kesian dekat kawan-kawan. Nanti dengar suara anda dan rakan anda. Dah? Sekejap Okay. Okay. Kita kembali kepada slide kita. Yang terakhir sekali S adalah sing. Okay. Kalau kita nak ajar anak membaca, mesti kita nak ajar anak membaca antara ratio umur 4 hingga 6 tahun. Biasanya itulah kita target kita kan. Anak kita nak boleh membaca kalau boleh sebelum masuk darjah 1 lah, sebab cabaran anak-anak sekarang ni memang sangat dahsyat. Kan silibus tahun 1 memang tinggi. Jadi kita sebagai ibu ayah, kita sebagai parents, kita nak anak kita membaca seawal usia. Kalau boleh baca 4 tahun, alhamdulillah. Sampai macam tu sekali. Tapi kita kena ingat sebenarnya anak yang bawah umur 6 tahun ini kerja dia sebenarnya bermain. Kita kena penuhi fitrah mereka. Fitrah anak-anak kecil ni memang fitrah dia bermain, kerja dia bermain. Jadi cara kita, macam mana kita nak bagi anak kesediaan tulis baca? Dengan bermain lah. Sama juga kalau kita nak ajar anak membaca, kita kena ajar anak membaca dengan bermain. Sebab fitrah anak yang bawah 6 tahun ini memang fitrah dia dan pekerjaan dia adalah bermain. Jadi kena ajar melalui bermain. Jadi sama juga kesediaan anak tulis baca ni pun kita kena ajar anak bermain. Tadi kan saya teacher ada share dalam piramid kemahiran membaca dan juga blok perkembangan pembelajaran. Macam mana kita nak bagi anak matang setiap stage motor kasar, motor halus, persepsi visual. Macam mana kita nak bagi anak ni matang? Ia dengan melakukan PTRS ini boleh bantu anak matang. Kita tak ajar satu-satu. Okey, anak saya tak seimbang lah, melompat pun tak pandai lagi. Jadi kita nak bantu anak matang, kita bantu dari segi buat aktiviti yang berkaitan. Dah kita tahu anak kita tak boleh melompat satu kaki, sebelah kaki. Anak kita dah umur 6 tahun tapi masih lagi tak seimbang, tak pandai lagi nak melompat satu kaki. Jadi kita bermainlah. Main apa? Main tenteng sebagai contoh. Jadi kita kena bermain yang berkaitan. Berkaitan kat mana kelemahan anak. That's why teacher bagi tahu tadi, kena tahu, kena ada ilmu berkaitan dengan blok perkembangan pembelajaran itu supaya mama, cikgu dekat taska, dekat tadika tahu pemilihan aktiviti nak buat semasa nak sediakan anak tu dalam tulis baca. Macam tu sebenarnya. That's why perlu sangat. Okay. 4 perkara ini: play, talk, read and sing. Okay. Now kita pergi kepada play. Play. P. Okay. P stand for play. Bermain. Bermain yang macam mana? Bermain yang sangat bagus adalah bermain yang melibatkan multisensory. Bermain yang melibatkan pelbagai deria. Itu dalam bahasa Melayunya. Multisensory adalah pelbagai deria. Jadi contoh kalau kita tengok aktiviti yang teacher share dekat sini, aktiviti masukkan masukkan manik besar dalam masukkan tali kasut dalam manik yang besar. Apa kelebihan aktiviti ini? Kelebihan aktiviti ini yang pertama sekali, masa anak masukkan
masukkan masukkan manik dalam, betul, masukkan manik dalam tali, anak akan menggunakan kedua-dua belah jari. Ada bilateral. Tadi dekat motor kasar. Anak menggunakan kedua-dua belah jari masuk dalam tu. Lepas tu masa anak buat aktiviti tersebut, anak guna mata, visual kan? Anak guna visual. Anak kena tengok betul-betul. Lubang yang anak nak masukkan manik tersebut, lubang yang anak kena masukkan tali tersebut dalam manik. Dia kena tengok, jari dia kena adjust nak masuk betul-betul dalam lubang. Ada kat situ ada visual dan motor. Ada pergerakan mata dan tangan. Dah kata dua benda dah. Tadi bilateral, kedua-dua belah tangan. Ni kita target anak guna mata dan tangan. Okey, lepas tu bila anak nak masukkan tali ke dalam lubang, anak kena fokus, betul tak? Anak kena fokus masuk dalam lubang biar betul-betul tepat masuk dalam lubang supaya tali boleh keluar dekat belakang. Anak kena fokus. Dia bantu anak dari segi fokus nak duduk lama. Jadi kat situ ada 3 benda yang kemahiran yang kita ajar pada anak. Kemahiran yang kita bantu anak untuk anak matang dari segi kemahiran yang teacher cakap tadi lah, untuk anak matang. Jadi itulah kita panggil multi-sensory activity. Gabungan antara beberapa target tadi, target bilateral, kita nak minta anak tu buat aktiviti tangan mata, motor tangan, lepas tu fokus, semua 3 benda ni dalam satu permainan. Inilah kita panggil permainan multisensory. That's why kena bermain aktiviti fizikal. Jangan bermain aktiviti yang melibatkan telefon. Mentang-mentang lah ada telefon kan zaman sekarang, kelas online. Jadi anak dapat satu telefon, lepaskan anak bermain game dalam tu. Jadi habislah sebab dia tak melibatkan aktiviti fizikal. Telefon ataupun gadget ini sangat tak bagus lah. Sekejap-sekejap okey lah. Tapi kalau lama memang sangat tak bagus dan dia boleh membantutkan benda-benda lain. Dari segi fokus. Okey, dari segi dia tak bantu sangat lah. Dia just tengok satu hala je kan. Mata tengok telefon, bergerak-gerak macam tu. Kan? Tapi ada juga mama bagi tahu, anak saya kalau main game hebat teacher. Hebat tu kalau main game memang saya tak pandai pun dia boleh main. Tangan dia ni cepat laju. Tapi walaupun tangan dia cepat laju, hanya pergerakan ini sahaja. Yang lain tidak bergerak. So tak membantu pun sebenarnya. Ada juga mama yang share pada teacher. Anak saya kan teacher belajar warna merah, warna biru, 1, 2, 3, ABC. Semuanya melalui YouTube. Semuanya melalui gadget. Okey apa cikgu? Okey. Sebenarnya kalau kes yang macam tu, anak yang belajar melalui gadget ini sebenarnya betul dia pandai, dia kenal warna, dia kenal bentuk, dia kenal nama binatang, dia kenal semuanya. Tapi satu benda yang mama kena concern, itu adalah itu dia belajar, dia maksudnya itu bukan satu kemahiran akademik tau. Kemahiran akademik ini adalah kemahiran bila kita minta anak okey, ambil warna merah, letak sama-sama dengan warna merah. Ambil warna hijau, letak sama-sama dengan warna hijau. Dia hanya tahu benda tu je warna hijau, tapi dia tak boleh nak buat apa yang kita suruh. Arahan yang kita buat, dia tak boleh nak buat. Itu adalah satu kemahiran yang tinggi sebenarnya. Kalau setakat kena warna merah sahaja, dia tak boleh nak belajar apa. Nanti kalau pergi sekolah, dia tak faham apa yang cikgu bagi arahan. Dan dia tak faham pun apa yang kita minta dia lakukan. Jadi sangat bahaya sebenarnya. Jadi jangan kita teruja sangat bila anak kita dah kenal warna, umur usia 2 tahun dah kenal warna, dah kenal 1, 2, 3, dah kenal. Bila kita tanya mana, which one is 1, which one is 3, dia boleh tunjuk. Jangan teruja sangat. Sebenarnya sebabnya anak yang belajar melalui gadget itu dia belajar hanya satu hala je. Dia tahu itu satu, dia tahu itu dua, tapi dia tak faham sebenarnya arahan tu. That's why sangat-sangat penting. That's why bermain ini kena bermain yang berbentuk fizikal. Carilah aktiviti yang berbentuk fizikal. Kalau kita tahu anak kita ada masalah dengan tak boleh duduk diam.
Tak boleh duduk diam ni ada banyak sebab. Bila kita minta duduk dekat kerusi, dia macam ni lah. Ataupun dia cakap lenguh sangat, duduk lama lenguh tulang belakang lenguh. Lepas tu kita pun cakap dekat anak kita, kamu ni malas je, alasan je banyak. Kadang-kadang anak cakap itu betul, tapi kita tak dengar pun anak tu bagi tahu betul atau kita tak nak dengar, kita anggap itu adalah alasan. Sebenarnya apa yang dia bagi tahu, apa yang dia rasa, tapi sebab kita tak ada ilmu, kita tak tahu sebenarnya kedudukan anak kita tu masa dia duduk postur badan tak bagus. Bila postur badan tak bagus, tak betul, anak jadi lenguh dekat tulang belakang. Anak lenguh dekat bahu. Anak cakap anak lenguh tapi kita tak percaya. Jadi anak ada masalah dengan motor kasar. Bila postur badan tak betul, kedudukan anak duduk dekat meja ni tak betul, jadi dia cepat lenguh. Bila dia cepat lenguh, akan terganggu proses pembelajaran. Bila kita cek rupanya dia ada masalah dengan motor kasar. Jadi tolonglah mama-mama semua tolong ambil tahu berkenaan dengan perkembangan anak. Kena cek anak kita. Kadang-kadang anak kita bagi alasan, kita rasa itu alasan semata-mata sebab dia malas. Tapi sebenarnya alasan itu sebenarnya apa yang dia rasa. Okay? That's why penting sangat kalau kita dah tahu anak kita postur badan tak betul, instead of kita betulkan kedudukan cara dia duduk, kita buat aktiviti bentuk fizikal, tangkap bola, sambut bola, main lompat, main lompat bintang, main main apa lagi, main teng-teng. Ikut dah aktiviti yang melibatkan pergerakan tulang belakang, aktiviti besar, sebab benda tu boleh mematangkan tulang belakang dia lah, boleh bantu untuk bantu kuatkan tulang belakang dia. Jadi lepas kita bantu anak duduk postur badan dengan betul, lama-lama nanti anak akan okey. Sebab dia dah buat exercise, bermain pun salah satu exercise kan. Jadi okey lah, boleh bantu anak dari segi nak duduk. Itu salah satu contoh dari segi kedudukan. Banyak lagi sebenarnya aktiviti bermain ini boleh membantu anak dalam tulis baca. Okey. Salah satunya adalah play lah. Salah satunya adalah bermain bola. Sangat bagus. Okay. Now kita pergi kepada T. T ni bermaksud dia talk, bercakap. Okay. Bercakap. Kenapa pentingnya bercakap? Bila kita sebut bercakap, bercakap penting sangat-sangat untuk kita bina bahasa anak kita. Kalau kita jarang bercakap dengan anak dah bercakap dengan kita buat tak tahu je, dah pergi tengok TV. Anak mari bercakap dengan bahasa yang kita tak faham, kita abaikan dia. Tak boleh. Kesian dekat anak kita. Dia nak bercakap dengan kita kena raikan dia. Kita kena bercakap dengan bahasa kita. Jangan bercakap dengan bahasa dia. Kalau anak tu bercakap pelat, Mama nak cucu. Contoh, kita bersebut, oh nak cucu. Okey, ote. Okey jadi ote kan. Ote, nanti mama buat. Contohlah kan. Jadi kalau kita bercakap dengan bahasa yang pelat pun masalah juga. Anak pun akan jadi pelat. Sebab dia main praktis. Anak terima bahasa yang tak betul. Jadi anak akan praktis bahasa yang tak betul. That's why kita kena bercakap dengan bahasa yang bagus, bahasa yang betul. Okay. In order kita nak bina anak, in order kita nak anak membaca, anak kena ada banyak kosakata. Anak nak ada banyak kosakata, kita kena banyak bercakap dengan anak. Betul dia ada belajar dekat YouTube banyaklah, up, down, kan, left, right, dia belajar benda-benda macam tu. Tapi kosakata, okey, pergi ke kanan, okey, turn right, turn left, berjalan ke depan. Kosakata nak bagi arahan itu. Itu penting juga. That's why kita kena banyak bercakap dengan anak. Okey, untuk pembinaan bahasa. Okey. Okey. Now kita pergi kepada R. R ini maksudnya read. Read. Okey, apa kelebihan read ini? Membaca ni. Kenapa pentingnya membaca? Alhamdulillah. Okey, boleh tak bagi tahu dekat teacher, kenapa pentingnya membaca? Teacher je bercakap seorang. Sekarang ni teacher nak sahabat-sahabat teacher dekat ruangan chat boleh tulis dekat komen. Apa kelebihan membaca kepada tulis baca ataupun kepada kesediaan membaca ni. Apa kelebihan membaca ni sebenarnya? Boleh tak tulis dekat ruangan komen?
Siapa tahu apa kelebihan membaca? Apa kelebihan membaca? Boleh tulis dekat ruangan komen. Tambah tambah kosakata anak dapat tingkatkan fokus anak. Betul. Okey. Selain daripada tambah kosakata, apa lagi? Apa lagi? Selain daripada tambah kosakata, tambah imajinasi anak. Betul sangat-sangat. Okey, lagi? Okey, betul. Tambah kosakata. Puan Fakihah cakap. Tambah bonding. Yes, very good. Memang bonding sangat penting, sangat-sangat lah. Puan Fakihah cakap bonding antara kita lah. Ibu ayah dengan anak. Kalau cikgu, bonding antara cikgu dengan student. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi kelebihan membaca ni? Apa lagi kelebihan membaca ni? Supaya anak-anak tidak ketinggalan dalam setiap subjek pembelajaran di sekolah. Okey, betul, betul, betul. Tak ada yang salah, semua betul. Puan Ros bagi tahu supaya anak tidak ketinggalan. Jadi kita kena baca. Kita kena membaca, anak kena membaca. Anak kena membaca, tapi anak tak pandai membaca. Kita kena bacakan untuk anak. Okey. Ada lagi tak? Apa kelebihan membaca? Selain daripada bonding, cuba tengok gambar. Cuba tengok gambar yang teacher share tu. Ada gambar sebelah kanan yang pakai topi tu macam pirates tu. Agak-agak daripada membaca tu, apa yang dia dapat? Daripada penggayaan tu apa yang diorang dapat? Puan Fakihah cakap permulaan pengenalan huruf. Betul, betul, betul. Okey, apa lagi? Apa lagi kelebihan membaca? Okey, bila kita bacakan buku pada anak, bedtime story. Kita baca buku pada anak bukan sekadar kita baca pada suatu hari ada seekor burung dan seekor kura-kura. Bukan sekadar membaca macam tu tau. Baca macam tu anak 2 minit dah lari dah. Tak sampai 2 minit bosan lah mama ni baca apa tak faham. Kan? Okey. Jadi proses membaca ni sebenarnya kita nak kenalkan pada anak dari segi ekspresi. Contohlah kan buku, pemilihan buku yang kita kena pilih pada anak, kita kena pilih buku yang kalau lagi baguslah kita pilih buku yang ada yang ada percakapan. Itik awak nak pergi mana? Lepas tu ayam pun cakap, saya nak pergi cari makan. Sebagai contoh lah. Dia ada dialog. Buku yang ada dialog. Jadi bila kita bacakan buku yang ada dialog pada anak-anak ataupun pada pelajar kita buat intonasi. Kita buat intonasi suara. Jadi anak boleh tahu, suara ni suara itik, suara ni suara ayam. Jadi anak boleh tahu intonasi suara. Kalau suara tengah marah, kita buat suara marah. Jadi anak boleh kenal pasti intonasi suara, anak boleh dengar, anak boleh tengok ekspresi muka. Bila kita bacakan buku pada anak, dia kena bersungguh kan. Jadi anak akan belajar dari segi intonasi, ekspresi muka, selain daripada tambah kosakata, selain daripada anak belajar untuk berimajinasi, nak bonding dengan anak, salah satu kebaikannya adalah untuk anak tu belajar nak kenal muka suara garang, nak kenal suara singa tu macam mana, garang suara singa sebagai contoh. Nak kenal suara burung ni dia halus. Jadi mak ni masa bacakan buku dia haluskan suara. Jadi dia belajar. Dia belajar kat situ dia dapat ilmu lah. Dan benda tu berguna juga untuk dalam tulis baca anak. Okey? Baiklah. Yang keempat. Yang keempat adalah S. S adalah sing, menyanyi. Menyanyi. Apa kebaikan menyanyi pula? Sekejap
Sekejap. Okey, apa kebaikan menyanyi kepada membaca anak? Boleh tak tulis dekat ruangan komen? Apa kebaikan menyanyi kepada membaca anak? Ada yang tahu apa kebaikan menyanyi? Menyanyi bukan sekadar menyanyi. Apa kebaikan menyanyi? Siapa tahu apa kebaikan menyanyi kepada tulis baca anak? Boleh tulis dekat ruangan komen. Apa kebaikan menyanyi? Sebenarnya kan, menyanyi ni selain daripada kita boleh rangsang kemahiran memori auditori. Memori auditori ni adalah ingatan pendengaran dalam bahasa Melayu, okey. Bila anak dengar lagu, dah ulang-ulang kali dia dengar, lepas tu dia duduk saja-saja kan, dia duduk menyanyi happy birthday to you sebagai contohlah kan. Jadi dia bantu anak dari segi memori auditori. Bantu anak untuk ingat. Anak terhibur dengan nyanyian. Betul. Memang anak terhibur dengan nyanyian. Sebab Yalah, sebab ada bunyi kan. Ada bunyi, ada muzik, ada rima. Jadi ada lengguk-lengguk. Dia memang tertarik lah. Jadi memang anak akan tertarik lah dengan lagu. Okay. Tapi selain daripada yang kita tengok anak-anak kita kata anak kita suka belajar dengan lagu apa semua kan. Sebabnya salah satu kebaikan lagu ni ia boleh rangsang memori pendengaran. Bila anak duduk saja tak dengar apa lagu tu. Tapi disebabkan tadi dia dengar lagu, dia ingat baik-baik lirik tu. Dia bagus sangat untuk anak untuk ingatan pendengaran. Apa kaitan dengan tulis baca? Contoh, cikgu bagi arahan. Cikgu bagi arahan. Okey, Ahmad boleh tak tulis dekat cikgu baca sebagai contoh. Lepas tu Ahmad pun tulis baca. Kita pun cakap Imin boleh tak tulis dekat teacher baca. Imin okey, ba apa cikgu, lepas ba tu apa cikgu? Baca. Baca ca pula. Dia memang tak ingat. Jadi salah satu cara bila kita bagi anak dengar lagu, siapa yang tak mute? Boleh bantu teacher untuk mute. Bantu teacher untuk mute. Suara siapa ni? Sekejap. Lebih the mute. Okey. Okey dah. Kita dah mute dah. Orang-orang yang tak mute. Sekejap. Okey. Kat mana dah kita tadi lupa dah. Okey. Jadi salah satu fungsi memori auditori ni adalah bila cikgu minta secara lisan pelajar tu eja baca ataupun pelajar tu tulis baca, ada anak yang bagus terus dapat baca. Ada anak yang
Tulis apa dulu cikgu? Ba. Okey, lepas tu apa cikgu? Ca. Dia kena cakap satu-satu. Maksudnya memori auditori dia masih lagi belum matang. Dia masih lagi lemah. Jadi that's why bagus menyanyi ni bila bila anak dengar lagu berulang-ulang kali, lagu yang anak suka, anak hafal, anak dengar sendirinya, anak dia terhafal lagu tu. Bukan dia sengaja hafal kan, dia terhafal lagu tu, jadi dia boleh menyanyi dengan bagus. Dia boleh menyanyilah baik-baik lirik yang dekat chorus tu. Jadi ia boleh membantu juga dalam tulis baca. Okey, selain daripada itu, menyanyi juga, kalau kita nak ajar bagi kesediaan pada anak membaca, kita kena menyanyi lagu yang berkaitan dengan sound, dengan bunyi. Okey, contoh lagu phonics lah yang berkaitan dengan bunyi. Contoh book. Contohlah lagu yang ada, kalau dalam bahasa Inggeris lah, yang ajar bunyi phonics. Kalau dalam bahasa Melayu, lagu lagu Abu Ada Ayam yang ajar bunyi-bunyi ataupun yang ajar phonics. Sebab apa? Sebab kalau kita nak ajar anak membaca, tadi dalam piramid kemahiran membaca kan, tadi teacher ada share dalam piramid kemahiran membaca, ada satu part adalah kesedaran fonemik. Jadi kalau kita nak bagi anak kesedaran fonemik, kita kena ajar anak menyanyi lagu phonics. Sebab bila dia sebut bola, cherry, dia tahu bila dia sebut cherry ada bunyi ceh dekat bahagian hadapan. Bila dia sebut bola ada bunyi dekat bahagian hadapan bola. That's why penting sangat kalau kita nak ajar menyanyi, kita ajar menyanyi lagu phonics instead of lagu ABC. Okay? Okay, jelas? Okay, jelas? Kalau jelas, boleh tulis dekat ruangan komen jelas. Kalau ada soalan, boleh tanya soalan. Silakan boleh tanya soalan, tak ada masalah. Ada soalan ke? Jelas. Okey, terima kasih pada semua yang respon. Okey, semua dah jelas. Okey. Now kita pergi kepada slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya. Okey, lepas tu kita dah bermain dengan anak. Kita dah bercakap dengan anak. Kita dah baca buku pada anak. Kita dah apa lagi? Bermain dengan anak, bercakap, menyanyi dengan anak. Jadi kita nampaklah macam kemahiran asas anak ini dah matang. Macam mana kita nak tahu kemahiran asas anak dah matang? Jadi mama kena tahulah sikit berkenaan dengan cap perkembangan anak. Cap perkembangan anak ni dekat Google pun ada, dalam buku merah, dalam buku, bukan buku merah buku kita. Buku biru anak, bila kita lahir kan anak ada buku biru kan. Buku biru tu kalau kita perasan bila kita buka buku biru tu, dia ada summary perkembangan anak yang kita sebelum kita pergi jumpa nurse kita kena tanda kan. Itu yang paling basic sekali lah, kita boleh check kemahiran asas anak yang anak perlu kuasai. Jadi bila anak dah matang, kemahiran asas anak dah okey, jadi kita nak ajar anak membaca. Kita dah boleh terus ajar anak membaca. Bagaimana kita nak ajar anak membaca? Sebelum kita nak ajar anak membaca, kita kena pilih kaedah yang sesuai untuk ajar anak membaca. Tapi kalau anak kita umur 3 tahun, 4 tahun, kita masih lagi ada peluang untuk kita back balik, untuk kita bermain dengan anak, bercakap dengan anak, kita kena minta kita nyanyi bersama-sama dengan anak, buat PTRS tadi kan, masih ada masa. Tapi kalau anak yang nak tahu macam mana? Sebab dia dah nak kena membaca ni, nak kena cepat sebab nak masuk darjah 1 nanti, kesianlah anak nanti ketinggalan. Jadi apa kita kena buat? Jadi sebenarnya apa yang teacher share tadi, PTRS boleh juga digunakan kepada anak-anak yang umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sebab kemahiran asas mereka masih belum matang lagi. Kalau dia tak boleh membaca di umur 8, 7, 6 tahun, kemungkinan ada kemahiran asas anak yang belum matang. Jadi apa kena buat? Just bermain dengan anak.
bacakan buku dengan anak, bercakap banyak dengan anak. Okey, semualah PTRS tadi kena buat dengan anak. Okey, dan selain daripada itu kena pilih juga kaedah membaca yang sesuai. Kaedah membaca yang sesuai yang sangat pemilihan kaedah membaca jugalah sangat penting. Sangat penting untuk kita bagi anak cepat membaca. Tadi teacher ada bagi tahu. Kalau kita nak main dengan anak, kita kena pilih aktiviti multisensory. That's why kita kena pilih juga kaedah. Yang mana kaedah membaca ni yang menggunakan multisensory approach. Salah satu, bukan salah satulah. Tapi setakat ini yang teacher tahu, kaedah yang menggunakan multisensory approach ni adalah kaedah phonics. Tapi sebelum tu, teacher nak teacher nak tanya mama dan cikgu semua. Bila kita sebut perkataan ni, bila kita sebut perkataan ni, bila kita sebut perkataan ni, bila kita tengok perkataan ni, dulu cuba recall balik dulu masa kita kecil-kecil dulu. Macam mana kita diajar membaca perkataan ni? Boleh tak siapa-siapa share macam mana kita diajar membaca perkataan ni? Boleh tak share? Ataupun boleh buka mic, tak ada masalah. Macam mana kita diajar membaca perkataan ni? Dulu-dulu punya. Macam mana kita diajar perkataan ni? Tahu ke? Mesti tahu punyalah. Dulu-dulu kita diajar, cikgu kita ajar macam mana, mak kita ajar macam mana perkataan ni. Macam mana? Dulu-dulu kita diajar kalau kita nak baca perkataan ni, mesti kita akan buat macam ni kan. Kita akan baca A, N, I ni. Ni. Betul tak? Ataupun kita akan eja A, N, I jadi ni. Betul? Macam itulah cara kita membaca dulu-dulu. Okay. Yang kedua. Kalau kita tengok perkataan abang. Tengok perkataan yang kedua. Perkataan abang. Dulu-dulu. Kalau kita nak membaca perkataan abang, kita akan baca macam A, B, A, N, G, bang, abang. Betul kan? Kita akan mengeja dulu. Baru kita boleh baca. Kan? Ini untuk bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris macam mana? Macam mana kita diajar sebut perkataan girl? Macam mana kita diajar sebut perkataan ini? Adakah cikgu kita ajar G, a girl? Macam tu kah? Ataupun cikgu kita ajar go terus baca. Go. Macam terus baca ataupun kita kena eja G, o, go. Mana satu? Mana satu dulu-dulu punya? Cuba recall. Boleh tak siapa-siapa komen dekat ruangan chat? Dulu cikgu kita ajar, kita belajar dulu perkataan go, cikgu ajar eja ke terus baca? Kalau eja, tulis eja. Kalau terus baca, boleh terus baca. Tulis terus baca. Terus baca, betul. Puan Nazira, kita dulu kita belajar perkataan go, terus baca. Kita tak eja, G, O, go. Okay. Bagaimana pula dengan perkataan look? Look. Look. Kita belajar L-O-O-K, look. Ataupun tengok, terus baca look. Mana satu? Eja ke? Terus baca. Terus baca juga, betul. Kita terus baca look dan juga kita terus baca go. Okay. Di sini teacher nak share. Okay. Kalau kita guna cara dulu-dulu. Bila kita guna bila kita nak baca A ni, kita eja A, N, I ni. Jadi A ni. Ataupun A, N, I ni. Jadi A ni. Betul? Secara logik akal. Kalau A, N, I, adakah jadi A ni? A, N, I, N, I. Dia akan jadi N, I. Sebabnya A, N, I. N-I. I, N-I. Jadi N-I. Sebab kita sebut A, N-I. N-I. Tapi kalau kita guna kaedah phonics, A represented by R.
N adalah N, I adalah I. Bila kita sebut A ni, kita akan baca A, I. A, I. Bila kita gabungkan tiga bunyi, A, I. That's why kita kata kaedah fonis ini logik. Logik akal. Kalau kita sebut A ni, A, N, I ni dengan gaya A, N, I ni dia tak jadi A ni. Tak nampak pun kat mana kesinambungan connection tu jadi A ni. Tapi kalau guna kaedah fonik A, N, I jadi A ni, macam mana kita gabungkan bunyi tu. Dia logik. Sama juga dengan bahasa Inggeris. Sama juga dengan bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris bunyi L ini bunyi L ini L. Double O ini bunyi dia U. K ini bunyi dia K. L, U, K jadinya look. Nak kata kaedah fonis ini dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dia sama. Menggunakan kaedah yang sama. Menggunakan konsep yang sama. That's why kalau anak boleh baca bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun anak boleh baca dengan mudah. Okey? Maksudnya senang sangat kaedah fonis ini kerana kaedah fonis ini dia logik. Logik akal. Okey? Selain daripada kaedah fonis logik akal, teacher nak share sikit satu penemuan lah. Satu penemuan daripada seorang profesor ni. Seorang profesor ni, beliau jumpa satu penemuan yang sangat best. Iaitu dia cerita berkenaan dengan bagaimana otak membaca. Bagaimana otak membaca? Otak membaca ni dia membaca dengan menggabung bunyi. Dan phonics juga adalah selari lah. Selari dengan otak membaca. Kenapa selari dengan otak membaca? Ni teacher ada share ni kat sini. Ni adalah link YouTube yang teacher ambil yang teacher ambil summary daripada perkongsian beliau lah, Prof ini, dan boleh juga cari dalam YouTube How the Brain Learns to Read. Boleh tengok dekat YouTube. Sangat menarik. Satu penemuan daripada profesor ini bagaimana otak membaca. Dan gambar ini teacher ambil daripada Puan Nik. Puan Nik beliau terjemahkan dalam bahasa yang mudah. Daripada perkongsian profesor tu, Puan Nik dia terjemahkan dalam bahasa mudah, terhasillah gambar ini. Apa cerita di sebalik gambar ni sebenarnya? Teacher nak share. Okey. Bagaimana otak membaca? Kalau mama nak tahu, bila mata kita tengok perkataan, lepas tu otak kita akan catch secara visual. Catch perkataan, lepas tu masuk dekat belakang otak kita. Lepas tu bila masuk dekat belakang ni, dia bukan catch perkataan tau, dia catch letter. Dia catch huruf. Okey, dia catch huruf-huruf ni. Lepas tu lepas catch huruf ni, dia nampak satu-satulah letter ni dalam letter box, and then kemudian then quickly dia akan pergi kepada bahagian yang kedua. Okey, ni bahagian yang pertama, dia bahagian letter box, kemudian dia akan pergi kepada bahagian yang kedua, yang mana bahagian kedua ni dia terbahagi kepada dua. Satu, visual stimulation yang diorang yang otak tengok tadi, dia bawa dia bawa apa yang dia nampak itu pergi kepada bahagian yang kedua, yang mana dia terbahagi kepada dua, iaitu maksud dan juga percakapan. Percakapan, maksud dan percakapan perkataan tersebut. Okey, lepas tu, lepas dia pergi kepada maksud dan percakapan, ada satu part bahagian otak ni, dia yang warna hijau ni, yang warna hijau ni dia adalah ada dua benda. Yang pertama adalah spoken language, yang kedua adalah spoken language, and then apa benda satu lagi, lupa dah teacher. Spoken language, and then Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
spoken language dan juga written language. Spoken language dan juga written language. Ada dua dalam ni. Jadi nak kata sebenarnya bila otak tengok sesuatu perkataan, otak hantar data tu kepada bahagian yang kedua, maksud dan juga percakapan. Kemudian bahagian spoken dengan written ni, dia terimalah data-data ni dalam bentuk speech, dalam bentuk speech sound, dalam bentuk pertuturan. Dia bukannya dia terima data maklumat tu, dia tengok contoh perkataan saya tu dalam huruf, tapi dia terima dalam speech. Speech yang mana speech itu dikaitkan dengan huruf tu. Contoh kalau speech sound, kalau dalam phonics memang kita guna bunyi-bunyi kecil dalam bahasa pertuturan. Sebagai contoh, kalau S bunyi dia S, jadi dia terima S tu. Dia terima bunyi dia tak terima S, dia tak terima A, dia tak terima B, dia terima A, dia terima I, dia terima U. Yang mana bunyi-bunyi ni dikaitkan dengan huruf. Itu cerita dia dalam kepala, dalam otak ni. Jadi bila kita guna phonics ni dia memang menggunakan speech. Dia menggunakan speech sound, the smallest speech sound. Dia gunakan bunyi-bunyi kecil bahasa pertuturan. Jadi bila kita guna kaedah phonics menggunakan smallest speech sound, dia jadi macam super highway dalam kepala otak kita ni. Jadi menyebabkan proses membaca itu mudah. Sebabnya otak pun membaca perkataan pun dia memecahkan kepada bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi kecil. Dan bila kita ajar anak membaca, kita guna bunyi-bunyi kecil tu juga untuk ajar anak membaca. Dia selari dengan otak membaca. That's why mudah anak membaca dengan kaedah phonics. Itulah secara mudahnya teacher nak ceritalah kepada mama dan cikgu semua, bahawa memang kalau guna kaedah phonics sangat-sangat senang. Okey? Okey, dalam kaedah phonics ini ada 4 komponen yang kita kena tahu. Yang pertama sekali, kalau nak ajar kaedah phonics kena tahu bunyi dan juga simbol. Kena tahu bunyi dan juga simbol. Yang kedua, kalau kita nak ajar anak kaedah phonics, nak bantu anak guna kaedah phonics, jangan sekali-kali kita campur bunyi dan nama huruf. Jangan sesekali. Jangan ajar, okey ini A, bunyi dia A. Salah. Cara itu adalah cara tak betul. Kalau kita nak ajar bunyi je. Okey sayang, ini bunyi A. Dekat sekolah pun dekat taska. Okey, Ahmad ini A ayam, A api sebagai contoh. Kita jangan sebut okey ini A bunyi dia A. No, tak boleh. Jangan sesekali campur aduk bunyi dan nama huruf. Yang ketiga, rule dalam kaedah phonik. Bila anak dah tahu bunyi-bunyi kecil dalam bahasa pertuturan, kita boleh ajar anak membaca dengan menggabung bunyi. Yang tu kita akan share macam mana anak menggabung bunyi dalam kaedah phonik daripada a jadi mata. Dia ada konsep yang kita kena ajar lah. Lepas tu bila anak dah boleh baca, baru kita perkenalkan anak ABC. Sebenarnya secara jujurnya, teacher yang pernah handle kelas membaca, ajar anak membaca yang tak kenal ABC lebih senang daripada ajar anak yang kenal ABC. Sebab dia macam ada wiring dalam ni, kita kena rewiring balik kepala otak dia ni supaya dia boleh membaca dengan elok. Kalau anak yang tak pernah kenal lagi ABC, dia dah terima first input daripada phonics, dia dah follow the flow, dah wire dia comel dah. That's why bagi teacher, kalau nak ajar anak membaca, lebih senang kalau anak tu tak kenal ABC lagi. Dan ABC cepat je kalau kita nak ajar. Kita ajar ABC lepas anak boleh baca. Lepas anak boleh baca, senang sangat. Dalam satu sesi, kalau kelas teacher 40 minit. Kalau kelas fizikal 40 minit. Dalam satu kedua sesi, anak tu boleh tahu kenal ABC, anak tu boleh tulis ABC. Sekejap saja. That's why tak perlu rusing kalau anak tak kenal ABC. Okay. Jadi semua benda-benda ni teacher akan cerita detail. Teacher akan cerita detail berkenaan dengan macam mana kita nak ajar anak bunyi, macam mana kita nak ajar anak menggabung bunyi,
Menggabung bunyi ni trik dia, kita nak elak anak tak nak hafal suku kata. Bila kita sebut mata, anak bukan menghafal ma, anak bukan menghafal ka, dia tak hafal lah. Maksudnya dia baca tu memang dia faham konsep. Teacher akan ajar macam mana, teacher akan kongsi macam mana trik ataupun cara untuk kita tak nak anak menghafal suku kata. Dan kita nak tahu juga ada trik bagaimana kita nak tahu anak tu hafal ke dia memang dapat konsep. Anak dah boleh baca. Kemudian anak dah boleh baca perkataan pendek-pendek. Lepas tu anak tak boleh baca pula perkataan panjang. Kita ada trik lagi macam mana kita nak ajar anak perkataan panjang ni, nak ajar membaca perkataan panjang ni. Dia ada cara yang sangat mudah. Okey. Dan dalam proses dalam kaedah fonis ni juga kita ada juga dedahkan aktiviti-aktiviti multisensori yang memang kena buat. Kalau tak buat memang tak jadilah proses membaca tu. Yang mana aktiviti itu kalau kita tak buat, selain daripada kita nak kukuhkan membaca, kita nak kukuhkan kemahiran membaca anak, dengan menggabung bunyi juga kita dengan aktiviti pengukuhan menggabung bunyi juga kita boleh bantu anak yang mana ada kelemahan asas tu, macam contoh dia kurang fokus, dia ada masalah dengan motor kasar, macam tak boleh duduk diam kan. Bila aktiviti menggabung bunyi ini juga boleh bantu anak yang ada masalah macam tu. Sebab modul dalam kaedah fonik gabung bunyi yang daripada Read Network ni memang sangat bagus dan memudahkan proses pengajaran, terutamanya dalam tulis baca. Memang sangat mudah. Okey, semua yang teacher share tadi, teacher akan share dalam kursus yang teacher akan kongsi. Teacher akan kongsi dalam kursus intensif macam mana nak ajar anak membaca. Yang ni memang sangat best sebab dekat dalam kursus ini teacher akan share satu persatu macam mana kita nak ajar anak bunyi, macam mana kita nak make sure anak tu ingat bunyi, macam mana kita nak make sure tu anak boleh baca perkataan tanpa menghafal suku kata. Kita nak make sure anak tu boleh membaca suku kata terbuka macam contoh ban, san, kan dengan cepat dan mudah. Lepas tu kita nak bantu juga anak, kalau anak yang ada masalah nak baca, menggali sebagai contoh perkataan panjang-panjang. Kebanyakan anak susah nak baca. Tapi dalam kursus intensif ni teacher akan bantu macam mana nak bagi anak membaca dengan lancar perkataan panjang tu. Ini adalah dalam kursus intensif pada 26 dan 27 Februari ni, 2 hari teacher buat. Hari Sabtu dan Ahad pukul 9 sampai pukul 12 tengah hari. Bagi yang tak boleh nak commit whole day, boleh join kursus ni. Teacher jamin kursus ini sangat-sangat membantu cikgu dan juga mama yang nak bantu anak membaca di rumah. Sabtu dan Ahad 27 dan 26 Februari ni. Ini adalah komitmen yang mama kena tahu. Package yang teacher tawarkan murah sangat-sangat, memang tak ada dekat luar sana. Kalau package Super Early Bird ni harga dia RM50. Tengok harga dia sama dengan Super Early Bird dengan Early Bird ni. Kenapa sama? Sebab ada perbezaan sebenarnya walaupun harga sama. Untuk Super Early Bird memang teacher akan bagi rakaman. Rakaman untuk package ini adalah RM15. Rakaman saja RM15. Tapi kalau sign up dengan package Super Early Bird yang mana teacher akan buka dalam masa 2 hari sahaja, hari ni dan esok, harga adalah RM50 plus rakaman. Kelas plus rakaman RM50. Tapi untuk Early Bird tak ada rakaman RM50 tak ada rakaman. Seat General RM90. Tapi siapa yang nak rakaman, teacher ada jual rakaman, teacher ada sediakan rakaman, RM15 sahaja rakaman tu. Jadi siapa yang berminat nak belajar dengan lebih detail berkenaan dengan kaedah fonik tadi, memang sangat berbaloi kalau sign up dengan Super Early Bird sebab akan dapat rakaman
Kalau tak sempat join sepenuhnya pun akan dapat rakaman dan juga dapat belajar secara live. Dan dalam kursus intensif ni memang bukan dengar semata-mata, mama kena buat bersama-sama dengan teacher. Kita ada hands on yang sangat banyak. Aktiviti dalam kursus intensif penuh dengan aktiviti hands on, bukannya bercakap macam sekarang. Dan teacher akan follow satu-satu. Teacher akan follow satu-satu cikgu buat dalam kursus intensif itu. Ini kursus secara online tau. Teacher akan follow satu-satu. Sama ada boleh buat ataupun tak boleh buat, teacher akan tegur dekat situ terus. Ini specialnya kursus intensif bersama dengan teacher. Okay? Teacher tak buka ramai. Teacher buka dalam 30 seat sahaja. Itu paling ramai. Tapi untuk super early bird, teacher buka untuk 10 seat sahaja. 10 seat sahaja super early bird. Dan siapa yang sign up super early bird, memang dia akan dapat special sikit lah. Teacher akan follow up dia lepas pada kelas. Teacher akan tanya macam mana progress. Itu adalah super early bird. Tapi untuk early bird dan normal, sekadar di kursus sahaja. Okay? Okey, kalau yang tak free 26 dan 27 hari bulan, tak apa. Teacher ada satu lagi, ada satu benda lagi teacher nak bagi tahu. Dalam kursus intensif ini teacher nak bagi ada cabutan bertuah yang mana siapa yang join insya-Allah akan dapat cabutan bertuah hadiah yang bernilai lebih kurang RM50. Teacher nak bagi pot Destiny. Ada cabutan bertuah, siap ada cabutan bertuah lagi yang bernilai RM50. Tadi ada yang tanya, kursus intensif ni ada sijil tak? Ya, memang ada sijil. Kursus intensif, kursus yang hari ni pun ada sijil. Dua-dua kami akan bagi sijil. Kami akan email secara berperingkat kepada cikgu dan mama-mama semua. Okey. Ingat dalam kursus intensif ni kita ada cabutan bertuah yang mana kita akan bagi satu pot Destiny yang bernilai RM50 pada peserta yang join lah. Kalau peserta yang beli rakaman tak dapat. Peserta yang join tak habis tengok pun, tak stay sampai habis pun tak dapat. Memang kita bagi pada yang stay sampai habis saja. Okey? Okey, kalau tak available 26 dan 27 hari bulan ni, tak apa, tak ada masalah. Teacher pun ada buat online coaching. Tapi online coaching ni dia sebenarnya lagi sangat bagus. Lagi bagus daripada kursus intensif sebabnya dia personal dengan teacher one by one. Tapi teacher buat group coaching. Maksimum untuk group coaching yang 5 orang sahaja. Teacher tak ambil lebih. Dan teacher buka group coaching ini untuk 10 orang sahaja. Kenapa teacher buat berperingkat? Kalau tengok dekat sini, grup A, grup B. Teacher nak buka pada mama yang memang sibuk tapi nak tahu juga berkenaan dengan tulis baca ni. Kalau ada masa boleh bantu anak kat rumah. Ataupun cikgu yang nak teacher fokus pada dia, sesuai sangat online coaching ni. Sebabnya mungkin waktu siang bekerja. Malam ambil masa dengan teacher sejam setengah. 14, 15 dan 16 Februari untuk grup A kita akan buat selama 3 hari. Kita akan cerita semua yang ada dalam kursus intensif tadi, semua ada dalam online coaching. Semua ada. Tapi ada satu lagi tambahan yang memang best. Teacher akan guide mama dan juga cikgu yang join online coaching ni selama 1 tahun. Saya akan invite siapa yang join online coaching ni akan join masuk grup private kami yang mana kami memang akan follow up satu-satu progress cikgu, progress mama. Ada masalah terus tanya dalam grup. InsyaAllah selama 1 tahun maksimum lah tu. InsyaAllah anak boleh membaca. Kalau betul-betul serius nak join, boleh join online coaching. Okay. Teacher buat 2 grup. Satu grup A pada 14, 15 dan 16 hari bulan Februari. Yang ni pun ada sijil, jangan risau. Teacher akan buat waktu malam sejam setengah untuk 3 malam. Grup B 3 hari juga, 21, 22 dan 23. Satu jam setengah juga untuk malam-malam tersebut. Okay. Yang ni memang sangat-sangat
special sebab kita ada masa setahun bersama dengan teacher. Teacher akan follow up satu-satu. Kalau anda cikgu, gaya cikgu. Kalau anda parents, gaya parents. Teacher akan guide satu-satu. Ada masalah, terus bagi tahu dalam grup. Memang akan personal dengan teacher lah. Teacher akan bantu. Dan grup ini teacher akan pegang selama 1 tahun. 1 tahun bersama-sama dengan teacher, teacher akan guide satu-satu. Ada masalah, terus tanya. Ada masalah dengan anak tak tahu macam mana nak buat, ambil video, teacher akan feedback insya-Allah secepat mungkin. Okay? Online coaching. Dan teacher hanya buka pada 10 orang saja. Teacher tak buka ramai. 10 orang saja, teacher tak sempat. 10 orang saja teacher buka. Okay, ada soalan? Yuran online coaching berapa teacher? Okay, yuran online coaching. Okay, yuran online coaching sebenarnya 150. 150 sebenarnya. Ini adalah harga normal. Tapi untuk peserta hari ini je teacher bagi 100. 100 anda akan menikmati masa bersama dengan teacher setahun. 100 untuk dapat semua kelebihan yang teacher bagi tahu tadi. Belajar sama dengan kursus intensif. Bezanya adalah akan dapat group coaching bersama dengan teacher 1 tahun plus ABM secara percuma. Kita akan bagi, teacher akan post kepada mama dan juga teacher yang nak join online coaching ni. Kita bagi percuma ABM, apa yang boleh digunakan semasa ajar anak. Kita akan bagi secara percuma, cuma hanya kena bayar postage sahaja. Tapi untuk kursus intensif memang tak dapat. Kita tak bagi kursus intensif. Kursus intensif sebelum kelas nanti teacher akan bagi tahu list barang yang kena sediakan. Nota yang kita akan bagi by email. List barang yang perlu semasa kelas kena ada. Tak boleh tak ada. Kalau tak ada memang tak jadi sebab benda tu adalah hands on. Tapi online coaching teacher akan bagi semua sekali teacher akan bagi barang ABM, cuma kena bayar kos postage sahaja. Okey, untuk kali ni, untuk yang dalam seminar ni je teacher bagi RM100 terhad kepada 10 orang je. Teacher tak ambil lebih, 10 orang sahaja RM100. Boleh pilih nak group A ataupun group B. Okay. Ada yang tanya teacher, macam mana ABM sahaja berapa teacher? ABM tu lebih kurang RM20. ABM tu. CG akan dapat ABM saja. Betul lah. RM20 sebab kita akan bagi flashcard. Kita akan bagi flashcard, ada 2 jenis, flashcard bahasa Melayu, flashcard ABC, flashcard suku kata. Lepas tu kita akan bagi apa? Kita akan bagi pocket chart, kita akan bagi finger painting, ada Play-Doh, kita akan bagi, ada beberapa lagi hard copy ABM yang memang kita ada dekat kelas membaca, kita akan bagi dekat online coaches kita. Macam tu. Okey. Lebih kurang RM20 lah. Sebab dia sebenarnya lebih kepada kertas-kertas yang permainan-permainan yang boleh digunakan dengan anak. Okey, dan adalah beberapa lagi benda tu dia lebih kepada masa lah, masa nak menyediakan tu. Bendanya murah je tapi masa nak sedia pun ambil masa. Jadi sangat-sangat menjimatkan masa. Okey. Bagaimana nak join? Macam mana nak join? Lepas ni teacher akan share link dalam group. Siapa yang nak join boleh daftar dekat situ. Teacher akan bagi link 2. Satu link kursus asas, satu link online coaching. Boleh daftar dan bayar dekat situ. Okey? Okey, habis untuk yang ni. Sebenarnya ada satu lagi teacher nak share. Bonus. Satu lagi bonus. Bonus teacher nak share, ada kita ambil masa kecederaan 15 minit lagi. Bonus yang kita nak share, bonus yang teacher nak share adalah teacher nak share bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Melayu. Tadi kan teacher ada share kan? Teacher ada share kalau kita nak ajar anak membaca dengan kaedah phonics, kita kena tahu simbol.
kita kena tahu bunyi dan tahu simbol. Jadi teacher nak share satu bonus lah kat sini. Bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu bacalah anakku. Okey, yang pertama dia semua mesti tahu ini bunyi dia A. Okey, A. Okey, ini bunyi dia I. Sekejap Okey, ini bunyi dia I. Okey, ini dah tahu. Ini bunyi dia U. Okey. Huruf yang kita panggil B ini bunyi dia B. Dia tebal. B, B, B. B, B. Dalam kursus, dalam online coaching, setiap orang kena bercakap dan kena check pronunciation masing-masing. Memang teacher akan tanya. That's why dalam kursus dan online coaching, memang teacher akan check satu-satulah. Yang ni teacher akan share sahaja. Okay, ini bunyi bah. Ini ramai orang silap sebut. Ini bunyi dia ada sebut an. Lidah masih lagi bergerak. Lepas tu terus sebut bunyi. Salah. Kita kena parking lidah dulu. Okay, kena parking lidah dulu. Okay, ini bunyi dia Ini bunyi dia okay. Ini bunyi dia ke. Okay, next. Ini bunyi dia teh. Ini bunyi dia yah. Ini bunyi dia ceh. Ini bunyi dia pah. Lembut Tadi beh tebal. Kita kena tutup rapat-rapat mulut. Beh. Okey, kalau pah dia tebal. Dia main dekat bibir je. Pah, pah, pah. Okey, pah. Okey. Ini bunyi dia deh. Okey, tebal. Ini bunyinya geh. Okey, ini bunyinya hah. Okey, bunyinya and then bunyi ini bunyinya jeh. Ini bunyinya fah. Okey, warna merah bunyinya warna biru bunyinya Okey, dalam buku bacalah anakku 7, dia ada beza dua bunyi. Satu, satu. Dia bezakan by warna. Okey? And then bunyi O. Ini specialnya. Ini specialnya sekejap. Satu lagi bunyi dia wah. Okey. Ini specialnya kebanyakannya mungkin kebanyakannya tahu bunyi-bunyi single. Sebab dalam YouTube memang ada ajar bunyi A sampai bunyi Z. Tapi tak ajar tahu bunyi ni. NG, NY, SY, KH bunyi macam mana. Skrin tak tukar teacher. Nampak tak? Nampak kan? Lambat sikit kot. Okey. Okey. Ini adalah bonus. Memang biasanya ramai tak tahu bunyi NG, bunyi NY, bunyi SY, bunyi KH ni macam mana. Dalam kaedah phonics, ini diwakili oleh satu simbol. NG adalah bunyi dia Kalau kita tak tahu nak sebut, cuba kita sebut perkataan yang ada NG kat belakang. Contoh, orang. Itu cara dia. Kalau kita nak sebut. Kalau kita tak tahu nak sebut. Okay? Orang. Itu adalah bunyi Okay. NY bunyi dia nyeh. 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 Okay? SY bunyi dia shh. KH bunyinya contoh Khamis. Kita tak sebut Kamis. Kita sebut Khamis. Itu adalah bunyi KH. Okay, 4 bunyi ni biasanya jarang orang tahu sebab 4 bunyi ni memang tak ada dalam lagu Abu Ada Ayam. Dia ada dalam lagu Abu Ada Ayam ada A sampai Z sahaja. Jadi 4 bunyi ni adalah bunyi bonus lah. Kalau kita nak ajar pelajar kita bunyi membaca perkataan yang macam orang, dia bukannya NG adalah 2 bunyi dalam perkataan orang, NG dikira 1 bunyi. Orang. Okey? Boleh? Okey, jelas ke? Tapi kadang-kadang anak-anak kita ni susah tahu nak ingat bunyi-bunyi ni. Susah sangat nak ingat. Jadi, macam mana kita nak
anak-anak kita ni ingat bunyi, kenal simbol dengan cepat. Ada satu teknik rahsia namanya asosiasi. Asosiasi ini teacher akan share dalam kursus intensif dan juga dalam online coaching. Apa itu asosiasi? Asosiasi adalah bunyi yang dikaitkan, penggayaan yang dikaitkan dengan bunyi. Macam mana kita nak suruh anak ni ingat bunyi macam mana kita nak pastikan anak tu tahu nak tulis simbol dengan teknik asosiasi, insya-Allah anak boleh tulis dengan bagus, anak boleh ingat bunyi dengan bagus. Kalau kita perasan dalam buku cerita banyak sangat perkataan yang ada NG, banyak sangat perkataan yang ada NY, SY dan KH. Kalau anak tak boleh baca perkataan-perkataan ini, boleh katakan separuh daripada cerita anak tak boleh baca. Sebab tak banyak pun perkataan yang ada makan makan suka susu macam tu kan, yang simple-simple. Kebanyakannya mesti ada NG, NY, SY dan KH. Boleh katakan 50% dalam buku cerita. That's why kalau anak tak kuasai 4 bunyi ni, tak kuasai membaca dengan menggabung bunyi guna kaedah phonics, memang susah. Susah anak tak boleh baca. Boleh katakan anak tak boleh baca lagi lah. Okay. Memang kita ada modul yang tersusun dalam buku bacaan anakku. Tapi bila praktikal dalam buku cerita, dia mana ada penyusunan buku yang macam buku bacaan anakku. Betul tak? Dia banyaknya yang ada NY, NG, SY dan KH. Okay. Alright. Okay. Itu saja bunyi yang teacher akan share. Ni semua bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Melayu. Ini sahaja yang bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Melayu, itu sahaja. 26 bunyi kalau tak silap teacher. Okay. So ada soalan? Ada apa-apa soalan daripada mama dan juga cikgu? Ada soalan? Subhanallah. Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada Okey. Kalau tak ada soalan, teacher pun dah habis dari segi perkongsian teacher. Teacher nak ucapkan kepada semua yang join sharing teacher pada hari ini, pada pagi ini. Terima kasih sebab join. Dan teacher harap perkongsian teacher pada hari ini bagi manfaat kepada semua sahabat-sahabat teacher yang join pada hari inilah, mama dan juga cikgu. Semoga boleh digunakan bersama dengan anak-anak dan juga anak didik. Okey. Jadi kalau tak ada soalan, insya-Allah kita jumpa di lain masa kalau ada rezeki. Oh, ada soalan ke? Terima kasih teacher, sama-sama Puan Ros. Berkenaan dengan link kursus intensif dan juga online coaching, teacher akan share dalam grup, insya-Allah dalam petang ni kot pukul 2, insya-Allah teacher akan share. Dan recording rakaman pada yang nak, teacher akan sama-sama Puan Nora Liza, teacher akan bagi nanti. Sebab rakaman pun hari ni mungkin dapat lambat, mungkin prepare lambat, jadi teacher akan share esok lah. Rakaman tu teacher akan share esok. So pada yang membeli rakaman lah. Jadi nanti pada yang membeli rakaman tu, teacher akan inform sepatah dua kata nanti once kita dah email rakaman tersebut kepada tuan-puan. Okay? Okey, itu sahaja dari teacher. Teacher minta maaf kalau ada tersalah kata, tersilap bahasa, teacher minta maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Harap join lagi lah sharing teacher. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Puan Hazwani, sama-sama. Harap membantu. Okey, Assalamualaikum.